Kes jenayah komersial mencatat peningkatan drastik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Anas Muhammad Farhin dalam Berita Tengah Malam. Kes jenayah komersial mencatat peningkatan 89% melibatkan nilai kerugian lebih 770 juta ringgit sehingga Mac tahun ini. Jika dibandingkan tempoh sama tahun lalu, hanya sebanyak 407 ribu ringgit nilai kerugian. Sejumlah 7,348 kes jenayah komersial telah direkodkan melibatkan nilai kerugian RM778,438.58. Berbanding tempoh yang sama tahun lalu yang mencatatkan sejumlah 7,986 kes dan nilai kerugian RM407,83,651.11, kes bagi tahun 2024 telah mencatatkan penurunan sebanyak 8%. Namun, nilai kerugian mencatatkan kadar peningkatan yang cukup besar dengan 89%. Kes-kes pembelian dalam talian mencatatkan jumlah tertinggi diikuti penipuan pelaburan. Aplikasi Telegram, Facebook dan WhatsApp merupakan tiga medium utama yang digunakan oleh sindiket penipuan berkenaan. Polis membongkar kegiatan sindiket penipuan dengan mengeksploitasi laporan polis dalam talian atau e-reporting melalui panggilan video. Modus operandi ini mula dikesan sejak pertengahan 2023 dan semakin aktif. Terkini, sindiket ini semakin berani memperdaya mangsa dengan membuat panggilan video yang berlatar belakangkan suasana balai polis untuk meyakinkan mangsa membuat laporan di portal berkenaan dengan memberikan butiran peribadi dan memindahkan wang. Sebanyak 14 dilaporkan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman sehingga 14 Mac lalu, melibatkan kerugian hampir RM1 juta. Polis berjaya menumpaskan kegiatan ladang pensteriman haram susulan penahanan pasangan kekasih berusia 53 dan 57 tahun. Serbuan dilakukan pada 14 Mac lalu di tiga lokasi berasirangan sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Bertindak hasil maklumat kegiatan pensteriman haram, JSJK, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Astro melalui kerjasama yang diadakan telah menjalankan siasatan dan pengumpulan maklumat sejak 7 bulan yang lalu bagi mengesan lokasi server ladang pensteriman haram milik sindiket yang didapati mengelola dan membangunkan 3 aplikasi pensteriman haram. Kedua-dua suspek dipercayai menawarkan kandungan rancangan stesen penyiaran berbayar serta beberapa saluran TV antarabangsa dengan pakej serendah RM49. Turut dirampas peralatan pensteriman, peranti server, perakam video serta beberapa piring satelit yang tidak mematuhi piawaian. Nilai rampasan dianggarkan sebanyak RM100,000. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 43AA-1 Akta Hak Cipta 1987. Seorang lelaki didakwa mengeluarkan kenyataan menghina agama Islam. Sultan Selangor dan Polis Diraja Malaysia PDRM dipercayai berada di luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zim berkata, ini bukan kali pertama lelaki terbabit menyentuh sensitiviti 3R. Polis telah membuka 22 kertas siasatan melibatkan lelaki yang dikenali sebagai N. Ganesh Paran sejak 2018. Pada tahun 2021, kita telah membuat pertuduhan secara in absentia, iaitu tanpa beliau hadir di mahkamah. Kita membuat pertuduhan ke atas beliau kerana menghina dan memfitnah Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri pada masa itu. Ganesh Paran dipercayai kini berada di sebuah negara di Eropah dan belum kembali ke Malaysia.
Polis berjaya menumpaskan geng kunak yang disyaki terlibat kes pecah masuk membabitkan rumah burung walit sekitar Beluran dan Telupit sepanjang tahun lepas sehingga 14 Mac tahun ini. Ketua Polis Daerah Beluran, Superintendent Kasim Muda berkata ia susulan penahanan 3 lelaki dan seorang wanita yang dipercayai dalang. Menangkap 3 lelaki dan 1 wanita lah. Jadi wanita ni dia bertindak sebagai dia punya mastermind sebab dia yang ambil barang kan, dia yang atur nak jual di mana. Dan barang-barang ni kebanyakan dijual kepada pihak pembeli sarang burung dah. Jadi setakat ni kita ada buat rampasan berkenaan resit-resit saja yang kita buat lah. Yang sarang burung tu tak dapat kita. Turut ditahan, seorang lelaki dipercayai pembeli sarang burung di Lahad Datu bagi membantu siasatan. Seorang lelaki ditahan bersama ganja bernilai lebih RM130,000. Tangkapan dibuat ketika suspek sedang berehat di kawasan RNR Air Keruh Ahad lepas. Dadah yang dirampas melibatkan lebih 41 kg ganja dan 300 cecair ganja. Ia boleh digunakan lebih 200,000 penagih. Suspek berusia 45 tahun ada satu rekod kes dadah. Dia direman 7 hari sehingga Sabtu ini. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Labuan atas 7 pertuduhan merogol anak saudaranya tahun lalu. Tertuduh 52 tahun melakukan perbuatan terkutuk itu di sebuah rumah antara bulan Mei hingga November 2023 ketika anak saudaranya berumur 15 tahun. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiksaan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak kurang 20 tahun dan sebatan. Tiada pengakuan direkodkan dan kes disebut semula ke Mahkamah Session pada 22 April ini. Hakim tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan diarah ditahan di penjara Kepayan Sabah sementara menunggu tarikh sebutan semula kes. Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Butterworth atas 5 tuduhan terima wang tanpa lesen hampir 1.3 juta ringgit. Kesalahan didakwa dilakukan G. Chandrasegaran 7 tahun lalu. Menerusi pendakwaan di Mahkamah Session, dia didakwa menerima deposit RM820,000 daripada seorang lelaki tanpa lesen sah. Di Mahkamah Magistrate pula, dia dituduh atas 4 tuduhan mendorong lelaki sama menyerahkan wang RM475,000 bagi menyertai pelaburan tidak wujud. Lelaki berusia lebih separuh abad itu dibenar diikat jamin RM67,000. Dia juga diarah menyerahkan pasport dan melapor diri di Balai Polis setiap bulan. Kes disebut semula 26 April. 2 lelaki warga asing yang mendalangi sindiket pasport terbang berjaya diberkas Imigresen Johor menerusi Obserkap Ahad lalu. Kedua-dua suspek berusia 30 dan 35 tahun ditangkap ketika sedang mencari pelanggan di bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru. Mereka dipercayai aktif dengan kegiatan tersebut sejak 2 tahun lalu, menawarkan perkhidmatan lanjut permit dan pasport palsu kepada pendatang asing tanpa izin parti. Sasaran utama sindiket ini adalah warga asing yang majoritinya terdiri daripada individu warga Pakistan dan India yang mempunyai masalah permohonan lanjutan permit kerja dan pas lawatan sosial. Caj bayaran dikenakan sekitar RM650 hingga RM3,000 bagi setiap satu permohonan. Turut dirampas 11 keping pasport India dan Pakistan serta wang tunai hampir RM4,000. Bukan hanya menyasarkan pendatang asing tanpa izin parti, fokus Jabatan Imigresen kini turut tertumpu kepada majikan yang menggaji kumpulan berkenaan. Tegas Pengarah Imigresen Kuala Lumpur, Wan Muhammad Saupi Wan Yusof, menahan majikan yang berkomplot menjadi indeks prestasi utama KPI pihaknya. Bagi tempoh Januari hingga Mac 2024, sebanyak 243 operasi dijalankan membabitkan 1,716 warga asing diperiksa dengan 710 parti serta 44 majikan telah ditahan. Dengan penguasaan yang kita menumpukan kepada tiga golongan tersebutlah. Majikan, parti yang melindungi parti.
Keduanya adalah dengan memastikan setiap kawasan yang telah dikenal pasti sebagai hotspot ini, kawasan itu sentiasa dijaga, dipantau dan diperiksa oleh pegawai imigresen. Saya telah tugaskan kepada pegawai kanan, tempat itu dijadikan sebagai anak angkat daripada mereka lah. Jadi saya telah tetapkan KPI kepada mereka, mesti turun ke Padang. Sepanjang 2023, sejumlah 871 operasi dijalankan pihaknya dengan 7,601 warga asing diperiksa dan 2,137 parti ditahan. Pihaknya turut menahan 5 majikan selain 27 majikan telah dikompaun membabitkan nilai RM428,500 sepanjang 2023. 7.5 juta ringgit diperuntuk Kerajaan Sabah untuk misi agihan bekalan air dengan kerjasama NADMA. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata ia melibatkan lebih 58,000 ketua isi rumah di 355 kampung dalam 12 daerah terjejas cuaca panas dan kemarau di negeri itu. Ini termasuk Tongot, Tuaran, Papar, Keningau, Semporna, Kota Belud dan Tenom. Juga Pintas, Kota Kinabalu, Penampang, Kudat dan Tawau. Loji rawatan air di kawasan Tadahan semakin kering akibat kemarau sejak pertengahan bulan lepas. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) telah mengesyorkan operasi pembenihan awan di Sabah pada 28 hingga 30 Mac. Operasi itu akan bermula hari ini di beberapa kawasan di pantai barat dan pantai timur termasuk di Pulau Sebatik. Katanya operasi pembenihan awan itu berdasarkan ramalan atmosfera awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. 7 rumah di 4 mukim sekitar Pokok Sena Kedah terjejas ribut petang semalam. Mukim terlibat termasuk Bukit Lada, Jabi, Tualang dan Lesong. Pegawai Daerah Pokok Sena Muhammad Rizal Muhammad Razi memaklumkan kebanyakan rumah mengalami kerosakan teruk di bahagian bumbung. Usaha membantu penduduk terjejas dipergiat. Ini bagi memastikan mereka dapat menyambut Aidilfitri dengan lebih selesa. Beliau ditemui selepas melawat dan menyampaikan bantuan kepada penduduk terkesan bencana. Bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah. Serta RM200 kepada pesara kerajaan. Tular di TikTok, berita durian runtuh buat penjawat awam. Menerusi hantaran video penghantar beri bayangan, kononnya bantuan khas yang mahu diberi itu adalah bonus raya. Semakan pasukan biar betul mendapati realiti tak seperti digambarkan. Pengumuman bantuan khas oleh Perdana Menteri itu sebenarnya rakaman lama. Bantuan diagih Ogos lalu sebagai bayaran permulaan sementara menunggu proses pelarasan gaji dan allowance penjawat awam. Untuk persiapan Ramadan dan Syawal pula, bantuan khas RM2,000 telah disalur bulan lepas. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam itu merupakan bantuan tertinggi diterima penjawat awam berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bermakna tiada bonus khusus untuk raya bakal disalur kerajaan. Kita baru RM1,000 dan ini lebih daripada tahun sudah. Kemudian dalam beberapa bulan ni kita akan luluskan skip persaraan, naikkan gaji. Jadi kita kena lihat konteks itulah. Jangan sebar berita tak betul. Usah beri harapan palsu. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Menteri Luar India Dr. S. Jaishankar yang kini dalam lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia bermula semalam. Jaishankar tiba di Pejabat Perdana Menteri di Perdana Putra pada 22.30 petang sebelum kedua-dua pemimpin itu mengadakan pertemuan sekitar 1 jam.
Kenyataan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan pertemuan itu antara lain bertujuan bertukar-tukar pandangan dan membincangkan kerjasama dalam bidang perdagangan, sains dan teknologi. Turut dibincangkan bersama adalah bidang pendidikan, pertanian, pelancongan, pertahanan dan digital serta berkaitan isu serantau termasuk Myanmar. Perdana Menteri juga telah memberikan komitmen beliau dalam membantu penubuhan cawangan kampus Institut Teknologi India IIT di Malaysia. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi kerana membantu negara ketika Malaysia menghadapi kekurangan bekalan beras dan berharap untuk mempermudahkan lagi peimportan hasil pertanian dari India. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluang masa berbuka puasa di Masjid Ashabus Solihin Kajang. Beliau yang tiba kira-kira pukul 6.50 petang bersalaman dan bermesra bersama 75 orang pelajar tahfiz Pondok Tok Mengkarak Bera Pahang. Beliau juga sempat menunaikan solat maghrib berjemaah di masjid tersebut. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Perak di Masjid Sultan Azlan Shah. Turut berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa dan Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain dan Sultan Idris Shah. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, tahlil dan doa selamat, diikuti bacaan doa berbuka puasa yang dihadiri lebih 1,000 jemaah. Sultan Nazrin kemudian mencemar duli berbuka puasa bersama jemaah dan menunaikan solat maghrib berjemaah sebelum berangkat ke majlis santapan diikuti dengan solat isyak serta solat tarawih. Pada majlis itu, Sultan Nazrin berkenan menyampaikan bantuan hari raya daripada dana zakat maib berjumlah 11.77 juta ringgit kepada penghulu-penghulu daerah di seluruh Perak untuk diagihkan kepada 39,241 penerima. Peniaga yang menjual martabak mengandungi cebisan kain dikenakan kompaun kerana didapati cuai semasa mengendalikan makanan berkenaan. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan menyebut siasatan yang dijalankan oleh Program Keselamatan dan Kualiti Makanan PKKM mendapati kecuaian tersebut mengakibatkan kehadiran cebisan kain pengelap dalam martabak itu. Notis kompaun dikeluarkan di bawah Peraturan 32/1/B Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Siasatan lanjut PKKM turut mengenal pasti beberapa kesalahan dilakukan pemilik gerai. Ini termasuk tidak membuat pengasingan yang jelas untuk bahan mentah dan makanan telah dimasak, menggunakan kain pengelap tidak bersih dan tidak memakai pakaian pelindung diri dengan sempurna. KKM sentiasa menjalankan pemantauan dan pemeriksaan di semua gerai di Bazar Ramadan seluruh negara. Sehingga kini 10,570 premis telah diperiksa. Peniaga makanan diingatkan agar meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan di premis masing-masing. Langkah itu bagi mengelakkan sebarang pencemaran dan kehadiran benda asing dalam makanan yang dijual. Di Pahang, Kongres India Muslim Malaysia menyantuni 250 golongan asnaf dan daif menerusi jelajah Ihya Ramadan Ihsan. Jelas Presidennya Datuk Seri Said Ibrahim Kadir, program tahunan itu hasil kerjasama dengan sebuah syarikat pemaju hartanah tempatan. Sumbangan duit raya dan beras diberikan kepada setiap penerima dari Mentakap dan Lurah Bilut. Penerima bukan hanya masyarakat India Muslim, malah terdiri orang Melayu. Bagi penerima Muhammad Firdaus Hassan Shah, 24 tahun, sumbangan tersebut sebagai tanda keprihatinan terhadap masyarakat India Muslim di negeri itu. Ribuan terima kasihlah kepada Ehsan Kima kerana sudi memberi sedikit bantuan zakat kepada warga India Muslim dan kepada masyarakat daerah Pahang. Lambakan baju pasang siap secara dalam talian tidak menjejaskan tempahan buat tukang jahit kecil-kecilan di Goa Musang, Kelantan. Seorang tukang jahit keturunan orang asli dari Kampung Lombok, rancangan pengumpulan semula Kuala Betis berkata, bulan Ramadan memberi rezeki buatnya apabila tidak menang tangan menyiapkan tempahan baju raya.
Siti Nur Syakila Kamar Zaman, usahawan jahitan Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Jabatan Kemajuan Masyarakat berkata, tempahan pakaian raya meningkat sekali ganda setiap kali Ramadan berbanding bulan biasa sehingga beliau terpaksa mengupah pekerja tambahan. Antara jenis baju raya ditempah termasuklah baju kurung moden, kebaya, kurta dan baju Melayu yang berharga sekitar RM40 dan ke atas bergantung kepada rekaan. Dapat tempahan di bulan Ramadan ni dalam 50 ke 60 pasang untuk bulan Ramadan sahaja. Persaingan dengan baju online tak menjejaskan tukang jahit macam saya, sebabnya bila beli online pun diorang akan datang untuk order baju tu. So pendapatan saya tak terjejas lah. Pelanggan tu daripada Kuala Betis, cikgu-cikgu sekolah, nurse pun ada. Tu je lah. Kadang ada yang dari luar pun ada melalui pos. Sekarang ni trend yang mendapat sambutan tinggi, baju kurung moden dengan kebaya. Sementara itu, kebanyakan pelanggan Siti Nur Syakila berpuas hati dengan hasil kerjanya. Saya lebih memilih jahitan daripada tukang jahit lah, daripada membeli dekat online. Sebab saya suka jahitan dia, kemas dan puas hati lah. Ikut kita lah, ikut cita rasa kita lah macam mana. Pada kita beli tu, kita tak pastilah. Bila dia hantar, kita tengok. Memang kita tengok dalam macam TikTok kan, macam-macam ni. Bila hantar, jadi kita tak puas hati. Lebih baik saya bawa ke saya guna ni lah, khidmat tukang jahit lah. Ya, memang saya pilih dia sebab saya selesa dengan jahitan dia. Ukuran dia memang saya sangat-sangat selesa daripada saya beli daripada online. Kalau saya terima pakaian daripada online, saya akan dapat saiz dia tidak sama dengan tubuh badan saya lah. Macam kadang-kadang tu panjang dia punya baju, bahu dia tak selesa, ketat. Jadi sekarang saya tak suka sangat beli online. Saya lebih suka bawa kain, dia jahit lah. Saya selesa sangat dia jahit. Plus Malaysia Berhad Plus menambah laluan Smart Lane di 18 lokasi tumpuan trafik lebuh raya bagi membantu melancarkan pergerakan trafik sempena perayaan Aidilfitri. Pengarah urusan Plus, Datuk Ni Airina Nik Jaafar berkata, penambahbaikan ini bagi menguruskan kesesakan dan menambah kapasiti lorong di lokasi-lokasi kritikal sepanjang lebuh raya. Penambahbaikan termasuk pemasangan lampu hijau berkelip dan penambahan papan tanda peringatan pembukaan Smart Lane di lokasi yang telah dikenal pasti. Ini adalah paling lokasi yang lebih tinggi dari perayaan-perayaan sebelum ini sebab berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh pihak MIROS, kita mendapati dan Smart Lane ini dapat banyak membantu dalam menangani atau mengurangkan kesesakan di sepanjang lebuh raya kita di lokasi-lokasi yang tertentulah kita panggil hotspot. Plus juga menjangkakan 2.1 juta trafik pada waktu puncak semasa Aidilfitri, peningkatan 15% berbanding 1.82 juta pada hari biasa. Menjelang Aidilfitri, persiapan menyeluruh dilaksana Jabatan Imigresen bagi memastikan kelancaran aliran trafik di pintu masuk negara di Johor. Ini membabitkan pintu masuk di bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB. Pegawai saya bersedia, maknanya diperlukan kita aktifkan. Sebagai contoh, Tahun Baru Cina untuk 2 hari kemasukan 2023 tak silap saya 370-380. Tetapi pada tahun ini untuk 2 hari kemasukan mencecah 400,000. Ini antara indikator yang menunjukkan yang memang berlaku peningkatan yang agak signifikan pengembara di 2 pintu masuk ini. 450,000 kenderaan melalui pintu negara di BSI dan KSAB setiap hari. Angka itu lebih tinggi berbanding sebelum pandemik yang merekodkan 400,000 kenderaan. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. RTM, teman setia anda. Assalamualaikum.